Syahni, Aida, Alia, Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan BA2492B yang akan membentangkan tentang tekanan dan kemurungan dalam kalangan rakyat Malaysia berhadapan pandemik. Wabak Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau World Health Organization WHO telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia mengalami masalah kemurungan. Ianya penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Simptom virus adalah demam, batuk kering dan keletihan. Risiko jangkitan adalah amat tinggi untuk orang yang tua, kanak-kanak dan orang yang mempunyai keadaan perubatan yang serius. Contohnya seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser. Tambahan pula gejala yang teruk termasuk kesukaran bernafas atau sesak nafas, sakit dada atau tekanan di dada dan pergerakan yang amat terhad. COVID-19 merebak melalui zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Penghantaran zarah dengan mudah boleh berlaku apabila berdekatan dengan pesakit yang bergejala, apabila mulut dan hidung mereka yang terdedah. Penyebaran zarah juga boleh berlaku dengan mudah di kawasan sekitar pesakit. Seiring dengan tajuk yang akan dibincangkan oleh kami, kemurungan boleh mengganggu aspek psikologi dan kesejahteraan kendiri yang merupakan elemen penting dalam menentukan kefusian diri manusia dan mempengaruhi sistem kesihatan dalam menghadapi penularan wabak ini. Ikut pandangan Islam, pandemik coronavirus atau COVID-19 adalah ancaman yang sangat-sangat membimbangkan kepada manusia hari ini, terutamanya umat Islam di Malaysia. Walhal, beberapa rumah ibadat juga telah terjejas. Contohnya, masjid atau surau ditutup untuk mengelakkan wabak ini daripada terus menular dari menjangkiti para jemaah yang ingin menunaikan ibadah. Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia telah meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan pandemik yang sedang melanda di negara ketika ini. Yang pertama, dalil-dalil syarak berkaitan pencegahan penularan wabak. Yang kedua, keringanan untuk meninggalkan solat jemaah dan solat Jumaat bagi yang berkeuzuran, dan seterusnya peranan maqasid di dalam pembentuk panduan keagamaan bagi suasana darurat seperti penularan wabak. Maqasid syariah seperti yang diterangkan oleh ulama usul fiqh, ianya merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Maqasid syariah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada di dalam kerangka syariat.
Seterusnya, kita melihat dalil-dalil syarak berkaitan pencegahan penularan wabak COVID-19. Dalil yang pertama, sabda Rasulullah SAW, la yuridanna mumridun ala musih, yang bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hukumnya wajib menahan diri dari bergaul dengan ibu bapa dan orang ramai. Dan jika mengetahui bahawasanya anda mengidap penyakit berjangkit atau mungkin anda berniat sengaja memedahkan penyakit berjangkit tersebut pada orang lain, ini juga salah satu sebab yang menyebabkan masalah kemurungan yang terjadi di Malaysia, kerana mereka yang tinggal jauh dengan keluarga dan melihat ahli keluarganya sendiri meninggal dunia akibat wabak ini, dan mereka tidak dapat menziarahi dan terpaksa reda dengan segala qada dan qadar yang telah ditentukan. Kerana di antara ajaran Nabi SAW, apabila berhadapan dengan masalah penyakit berjangkit adalah pencegahan, maka menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengelakkan diri dari tempat-tempat awam termasuk masjid, agar orang yang sihat ataupun yang tidak sihat boleh dielakkan daripada dijangkiti wabak ini. Selain itu, Imam Al-Nawawi turut menegaskan bahawa faktor-faktor yang diterima sebagai keuzuran yang membolehkan solat berjemaah ditinggalkan juga diterima sebagai keuzuran yang membolehkan solat Jumaat tidak dilaksanakan. Minal azari murakhasati fi taraki jama'ah yarkhusu fi taraki juma'ah, yang bermaksud di antara keuzuran yang menjadi penyebab solat berjemaah itu boleh ditinggalkan, ia diterima sebagai satu keringanan untuk ditinggalkan solat Jumaat. Oleh yang demikian, kajian Islam mendapati bahawa COVID-19 telah membawa kepada pelbagai implikasi yang mengundang kemurungan. Selain itu, melalui pendekatan terapi psikospiritual dengan kaedah solat, zikir, doa, amalan filantropi dan rasa redha dilihat sebagai salah satu platform alternatif yang boleh digunakan dalam menangani masalah kemurungan. Oleh itu, melalui pemahaman terhadap implikasi kemurungan, langkah pencegahan yang terpilih mengikut pendekatan yang bersesuaian dapat dilaksanakan agar masalah kemurungan dapat dirawat dan seterusnya menjamin kesejahteraan individu yang terkesan dengan wabak COVID-19. Assalamualaikum. Jadi pembentangan ini diteruskan oleh saya. Tahukah anda sehingga kini telah banyak faktor yang menyebabkan berlakunya tekanan dan kemurungan dalam kalangan Malaysia berhadapan pandemik masa kini? Faktor yang utama apabila ekonomi jatuh yang disebabkan oleh hilangnya sektor pekerjaan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada 1 Jun 2020, lebih 600,000 rakyat Malaysia telah hilang pekerjaan akibat kesan COVID-19, di mana itu adalah titik permulaan norma baharu bagi kita. Kita perlu mematuhi semua perintah dan SOP dari kerajaan. Sebanyak 63% golongan lelaki atau ketua keluarga mengalami kemurungan. Mereka tidak mampu lagi untuk menanggung kos sara hidup mereka sendiri seperti sewa rumah, bil api, bil air dan sebagainya. Ini menyebabkan mereka terpaksa berhutang dengan banyak perkara. Malahan ada juga rakyat yang tidak mampu lagi untuk membeli keperluan seperti makanan. Seperti yang kita lihat di media sosial, rakyat diarahkan untuk kibarkan bendera putih yang bermaksud mereka tidak mempunyai sebarang bekalan makanan atau tidak mempunyai wang untuk membelinya. Sangat jelas di sini Perintah Kawalan Pergerakan memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi negara. Peningkatan kes keganasan rumah tangga telah dicatatkan sebanyak 44 hingga 57% seperti telah diadukan kepada Talian Kasih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
dan masyarakat. Peningkatan kes rumah tangga berikutan masa dan pelaku mempunyai lebih banyak masa bersama di rumah susulan PKP. Bagi mereka yang tidak biasa membuat kerja dari rumah pula, apalagi mereka yang mempunyai keluarga, sudah pastinya mereka akan tertekan kerana mereka perlu menguruskan anak-anak dalam masa yang sama. Mereka perlu fokus menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja. Ini menyebabkan mereka tidak dapat mengimbangi waktu mereka untuk melakukan dua perkara dalam masa yang sama. Anak-anak mereka tidak boleh dihantar ke sekolah ataupun taska ekoran perintah daripada kerajaan untuk menutup sektor pendidikan. Bagi pelajar yang belajar dari rumah pula, mereka akan berasa tertekan apabila tidak dapat memberi fokus yang sepenuhnya kepada pembelajaran kerana mereka telah terhalang dengan persekitaran yang tidak menyenangkan, tambahan lagi dengan halangan internet ataupun susah untuk mendapat kadar kelajuan yang tinggi. Pembelajaran atas talian dapat tanpa bantuan pensyarah dan rakan sekelas seperti kebiasaannya. Menghadap skrin terlalu lama boleh merosakkan keadaan mata secara fizikal dan kemudiannya secara emosi. Stres melampau yang diakibatkan oleh kerja atas talian yang begitu banyak dan harus menyiapkan kerja tersebut dalam masa yang ditetapkan. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi adalah pesakit yang mengalami post-traumatic disorder yang akan bertambah parah kerana diakibatkan oleh peristiwa lampau seperti kehilangan orang tersayang, peperangan bencana alam yang teruk dan serangan peribadi atau perkara-perkara lain yang mungkin merasakan tempoh PKP memberi lebih banyak masa untuk mereka mengingati perkara-perkara yang lepas. Mereka akan mudah berfikiran negatif dan mengingati peristiwa lama, apatah lagi apabila mereka mempunyai lebih banyak masa sendirian di rumah. Perasaan sedih akan menyelubungi mereka. Contohnya ketika berlakunya pandemik, semua jenazah yang terkena jangkitan, warisnya tidak akan dapat mencium atau menatap wajah jenazah buat kali terakhir. Oleh kerana risau akan jangkitan akan berjangkit makin bertambah parah. Tahukah anda, petugas baris hadapan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya kemurungan, iaitu mereka banyak membantu orang awam yang merasa ketakutan, kerisauan, mengalami insomnia dan yang merasa bersalah terhadap keluarga kerana pengabaian seketika mereka terhadap keluarga ketika bertugas. Mereka lebih tertekan apabila perlu bekerja melebihi waktu bekerja mereka dan tidak dapat rehat yang secukupnya. Mereka yang mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa yang tua, uzur, anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang kurang upaya, yang memerlukan persekitaran yang sangat bersih tinggal bersama mereka, yang berkeperluan khusus akan sentiasa berasa risau dan curiga akan kebersihan diri sendiri ataupun orang sekeliling. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi mereka yang mempunyai banyak tanggungjawab yang tidak boleh dilaksanakan. Contohnya, mereka yang tidak boleh pulang ke kampung halaman untuk menguruskan jenazah ibu bapa. Ini menyebabkan seorang anak itu merasa tidak berguna dan berlakunya tekanan emosi. Kurang epistemologi Islam juga merupakan faktor utama. Manusia kurang sifat redha dan percaya terhadap Allah. Memang tekanan dan kemurungan merupakan penyakit mental, namun begitu ianya dapat dicegah sekiranya Muslim mendalam epistemologi Islam serta berpegang teguh dan beriman kepada Allah. Penyalahan teknologi masa kini, semua golongan tertagih dengan internet sehinggakan kurang berkomunikasi dan berlakunya gangguan emosi. Ini menyebabkan keadaan masih terganggu
apabila sehingga sanggup tidak tidur malam kerana terlalu ketagih dengan gadget. Ibu bapa pula ingin memantau anak-anak, maka ibu bapa akan turut beremosi apabila anaknya tidak mendengar kata beliau dan lebih pentingkan gadgetnya. Keadaan ini dapat menambahkan lagi tekanan dalam keluarga. Faktor yang menyebabkan kemurungan termasuk juga kurangnya komunikasi di antara keluarga dan rakan-rakan, apatah lagi bagi kanak-kanak dan para pelajar, yang menyebabkan tahap perkembangan mereka berubah secara drastik. Perasaan sunyi dalam diri mereka makin meningkat. Seterusnya, pesakit yang telah terkena jangkitan COVID-19 yang menyebabkan mereka risau, takut dan bimbang keselamatan diri dan ahli keluarga mereka. Tekanan makin dirasai dan bertambah apabila ada sesetengah pesakit COVID-19 yang berputus asa untuk melawan penyakit ini. Keadaan menjadi lagi teruk apabila keluarga mereka sendiri tidak memberi sokongan moral kepada mereka untuk melawan virus tersebut. Ditambah pula persepsi buruk segelintir masyarakat memandang rendah dan menganggap pesakit COVID itu musuh dan penyebar virus. Pesakit ini juga mengalami kebimbangan terhadap ketidaktentuan penyembuhannya, perasaan bersalah kerana mungkin menjadi punca penyakit ini tersebar. Masyarakat mengetahui bahawa mereka yang diuji dengan penyakit COVID-19 perlu menghadapi saat-saat getir kerana mereka tidak tahu bahawa penyakit tersebut akan sembuh ataupun tidak. Sekiranya keadaan pesakit COVID-19 semakin teruk dan berlarutan, mereka akan ditidurkan. Berbekalkan oksigen yang disalurkan, mereka hanya berharap kepada Allah yang Maha Esa untuk melihat hari esok. Kesannya, emosi mereka akan kurang stabil dan minda mereka akan terganggu. Bukan pesakit COVID-19 saja akan mengalami keadaan tersebut, malah keluarga dan barisan hadapan yang terlibat sama akan merasai tempias tersebut. Sekiranya emosi tidak dikawal, mereka akan menjadi semakin parah dan tidak keruan meneruskan hidup dalam keadaan sebegini. Tambahan pula, kesihatan rohani sedikit sebanyak akan menjejaskan kesihatan yang lainnya jika tidak dapat dikawal. Manusia perlu diberikan kata-kata pendorong supaya dapat meneruskan kehidupan dan semangat yang lahir dari jiwa yang tersepit untuk bangkit dari virus yang tidak kelihatan itu. Kesihatan rohani bukan sekadar kata-kata pendorong daripada orang terdekat saja, tetapi individu maupun mereka yang menghadapi penyakit tersebut perlu melakukan ibadah rutin dan sunat sehari-harian untuk mengekalkan kekuatan dalaman yang padu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, hari demi hari mereka tidak kosong dengan harapan yang hanya penuh tanda tanya sahaja. Fizikal dan mental merupakan suatu perkara yang tidak dapat dipisahkan, sama ada untuk meningkatkan atau memeliharanya. Keadaan fizikal merupakan perkara yang penting dalam kehidupan setiap masyarakat untuk melaksanakan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Salah satu cara untuk memaksimumkan kesihatan adalah dengan menjaga kesihatan jasmani. Jika seseorang itu aktif dalam aktiviti fizikal, maka seseorang itu mampu menjalani kehidupan seharian tanpa melampaui batas daya tahan dan memiliki tubuh yang sihat serta tidak berisiko untuk mendapat penyakit. Pandemik COVID-19 memberi impak yang besar kepada kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia dan tidak terkecuali rakyat Malaysia. Sesetengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental, termasuk kemurungan, terutama ketika berada di dalam keadaan stres yang melampau dan isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai. Sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ianya boleh meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri. Antara langkah yang boleh diambil semasa pandemik ialah individu yang mengalami serangan panik apabila ia mempunyai gejala fizikal seperti sesak nafas, menggeletar, tekanan di dada, jantung berdebar-debar, berpeluh atau hampir pingsan. Biasanya gejala ini berlaku secara tiba-tiba tanpa dijangka dan tiada sebarang punca. Sebilangannya mungkin merasakan mereka mengalami serangan jantung. Gejala ini boleh berulang tanpa amaran. Dalam situasi ini, mereka digalakkan berjumpa pakar psikiatrik untuk mendapatkan perundingan bagi mengurangkan gangguan kehidupan
individu terbabit. PKP tidak menghalang pesakit mendapatkan rawatan dan berjumpa doktor. Selain itu, berkomunikasi di kalangan orang sekeliling amat penting supaya pesakit mengetahui masih ada yang mengambil berat tentang dirinya dan bersedia membantu mengurangkan masalah yang dialami. Pendekatan saling mengambil berat dan memberi perhatian antara satu sama lain boleh membantu mengurangi masalah yang dihadapi selain menitik beratkan penjagaan kesihatan mental dan emosi. Akhir sekali, kanak-kanak turut tidak terkecuali terkesan dengan penularan COVID-19. Dalam keadaan ini, ibu bapa berhadapan cabaran menjaga anak bagi memastikan mereka tidak mengalami masalah gangguan emosi dan kecelaruan tingkah laku. Rutin harian yang teratur dapat membantu membentuk tingkah laku yang sihat dan mengurangkan kerunsingan yang dihadapi. Ibu bapa boleh mengatur rancangan aktiviti atau menyusun jadual harian anak bagi mengurangkan kebosanan dan kegelisahan mereka. Seterusnya, cabaran kepada rakyat Malaysia yang terlibat dalam tekanan dan kemurungan ketika berhadapan wabak pandemik COVID-19 ini. Cabaran yang pertama, rakyat akan kehilangan pekerjaan. Ini berlaku akibat daripada penutupan dan pengecilan beberapa sektor seperti perniagaan, pelancongan, perhotelan dan sebagainya daripada kerajaan. Ini disebabkan kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani penularan wabak COVID-19 ini. Yang kedua, kebimbangan terhadap ketidaktentuan penyembuhan oleh pesakit COVID-19 dan perasaan bersalah kerana menjadi punca penyakit ini tersebar kepada orang ramai serta dikuarantinkan jauh daripada keluarga dalam jangka masa yang lama dan tidak diketahui. Tekanan psikologi juga boleh berlaku terhadap ahli keluarga pesakit yang meninggal dunia akibat wabak COVID-19 ini. Ketiga, petugas barisan hadapan perlu bekerja dengan lebih keras untuk memerangi penularan wabak COVID-19 dan membantu orang awam yang dijangkiti serta orang awam yang merasa ketakutan, kerisauan atau sebagainya. Keempat, gangguan mental dan kesihatan kepada orang ramai dan pesakit wabak COVID-19 sendiri merasa takut kepada penularan wabak COVID-19 ini yang mana boleh merenggut nyawa. Yang kelima, rakyat juga tidak dapat fokus terhadap sesuatu benda yang dilakukan. Contohnya, keluarga pesakit yang dijangkiti penyakit COVID-19 kerana berasa bimbang apa yang berlaku kepada keluarga pesakit yang dijangkiti di pusat kuarantin. Dan yang keenam, bilangan kes bunuh diri di negara juga meningkat kerana orang ramai seperti orang dewasa maupun remaja tidak dapat mengadaptasi dengan keadaan kawalan pergerakan PKP yang mana membantutkan aktiviti seharian mereka serta tidak dapat melakukan aktiviti seperti biasa yang mereka laksanakan sebelum penyakit COVID-19 ini muncul. Akhir sekali, Kesimpulan yang pertama, kita perlu mengambil serius tentang masalah tekanan dan kemurungan yang dihadapi kebanyakan rakyat Malaysia kerana ianya memberi kemaslahatan yang amat serius kepada rakyat Malaysia yang terlibat yang mana dapat memberi impak besar kepada mereka. Yang kedua, kita juga hendaklah memberi sokongan sosial kepada mereka yang terlibat seperti membantu mereka dalam urusan seharian, contohnya memberi sumbangan kepada mereka kerana ianya dapat membantu menaikkan semangat mereka yang ditimpa musibah ini. Yang ketiga, masyarakat juga diminta untuk menghormati perasaan ahli keluarga mangsa yang terlibat dengan tidak merekodkan video ataupun mengedarkan gambar di media sosial individu yang dijangkiti penyakit COVID-19 yang mana mungkin menggoreskan hati mereka. Yang keempat,
keempat, mereka yang terlibat perlu mengambil tindakan dengan segera dengan berjumpa dengan pakar atau pegawai perubatan yang berkaitan seperti bimbingan kaunseling yang bertauliah. Ini bagi mendapatkan bantuan perundingan yang mana mampu mengurangkan gangguan emosi dan perasaan yang dihadapi. Ia juga boleh dilaksanakan pada bila-bila masa walaupun dalam tempoh kawalan pergerakan PKP berlangsung. Contohnya di media sosial yang berkaitan seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook atau sebagainya. Akhir sekali, kita juga perlu melakukan aktiviti yang berfaedah seperti senaman, berkebun atau aktiviti yang boleh menghilangkan rasa stres kita yang mana dapat membantu kita untuk lebih bermotivasi dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi ketika berhadapan wabak COVID-19 ini. Sekian itu sahaja daripada saya serta ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.